Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. sejahtera dan jumpa di Garasi Gigi. Macam mana saudara tengok poster, malam ni kita ada dengan Bro Zairul. Tapi sebelum tu macam biasa untuk call in, tolong share. Malam ni saya merayu pada anda untuk share. Satu, kalau saya nak menjual barang, saya tak akan rayu siapa saja masuk. Malam ni saya nak menjual pengalaman dan berkongsi matlamat bagaimana nak mengukuhkan kehidupan kita dalam silaturahim rumah domestik dan juga antarabangsa. Kita bawa Bro Zairul. Bro Zairul hanya akan buka suara apabila ada 300 share. Admin akan bagi tahu saya. Sebelum tu saya update pada saudara apa yang saya update petang tadi. Mereka yang tak dapat malam ni, hari ni kes masih lagi 2,600 ke atas. Total kita telah memiliki lebih daripada 125,000 kes COVID-19. Jangkaan saya berdasarkan sumber yang saya peroleh daripada rakan-rakan, 12 hari bulan akan ada PKP ialah penuh, dan hanya sekarang kerajaan sedang merundingkan dengan beberapa pihak bagi melihat kesan daripada sekiranya kita melaksanakan PKP penuh, kerana Persatuan Tenggilam Malaysia telah menyatakan protes bahawa PKP penuh akan menyebabkan ramai industri perkilangan akan mengisytiharkan muflis dan tutup perniagaan. Satuan Industri Kecil Sederhana juga telah menghantar maklumat kepada kerajaan secara jelas bahawa sekiranya PKP penuh dilaksanakan, bererti sebahagian besar daripada IKS akan gulung tikar. Saya pernah menyatakan pada saudara bahawa pada 3 bulan pertama PKP, 90,000 syarikat IKS telah menutup perniagaan daripada 900,000 syarikat yang kita ada. Dalam jangkaan kemungkinan sekarang hingga 300,000 angka PKS telah menutup syarikat apabila COVID-19 melanda hampir setahun. Jadi begitu, macam mana pun saya telah mendapat tip dan saya dah advise petang tadi bahawa berhati-hati bahawa PKP penuh mungkin dilaksanakan kerana tiada option lain untuk mengawal kadar jangkitan pada paras 2,500 hingga 3,000 orang sepanjang Januari ini. Berarti kalau tiada PKP, kita akan menerima 60 hingga 75,000 pesakit baru yang tak mungkin dapat ditampung oleh hospital di Malaysia. Kerana saya dah bincang dengan saudara bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan keseluruhan hospital di negara ini hanya boleh menampung 23,000 pesakit pada satu-satu masa. Jadi mustahil dengan angka 26,000 pesakit yang ada sekarang. Kementerian Kesihatan telah menghantar isyarat merah, lampu merah kepada Majlis Keselamatan Negara untuk bertindak, dan timbalan dan Menteri Datuk Ismail Sabri telah memaklumkan tadi bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan pada bila-bila masa SOP yang lebih ketat. Tetapi saya fikir itu adalah kata selamat bagi mengumumkan PKP. Kita ada berapa nombor saya, Amin? 147 masa awal, tolong share. Pasal baru 2 minit saya turun 300. Malam ni saya akan bagi tahu kita akan ada banyak log Marvel. Kalau saudara yang nak menanti Marvel dengan harga yang murah, malam ni kita akan ada log infak di mana saudara boleh beli koleksi Marvel ni. Tengok macam-macam Marvel saudara boleh dapatkan malam ni dengan harga murah je. Saya lepaskan ini adalah Marvel yang ditinggalkan untuk tujuan infak dan wangnya akan diberikan kepada Islamic Relief Malaysia. Apa itu Islamic Relief Malaysia? Sekejap lagi Bro Zairul akan cerita. Saya akan turunkan juga barang-barang terbaik daripada koleksi yang diberikan oleh para peminat kita. Siapa yang memburu sugarcane, ada sugarcane infak malam ni, saiz 27. Kita juga ada Oririn. Siapa yang main Oririn Japan, ini brand yang akan ada. Kita juga ada High Strike. Siapa yang main Historic Japan ni juga. Banyak barang yang saudara main dalam second division Japan akan turun malam ni dengan harga yang murah. Saya tak pasti apa ada, tapi barang second division Japan semua turun malam ni, dan saya akan lepas dengan harga yang murah kerana wangnya akan diinfakkan. So ini ada barang dia. So saudara yang minat untuk menanti, sambil saja kita mendengar, saya jamin kita ada jeans untuk infak dan kita ada banyak Marvel untuk infak. Dan kita mengucapkan terima kasih pada seorang tetamu Allah. Dia selalu tak beragi sebut nama dia. Telah menghantarlah wang untuk IRM mengedarkannya kepada mangsa banjir. So kita tak masukkan dana untuk ke tabung kita, terus je kita serahkan pada Tuan Haji Zairul malam ni untuk membolehkan IRM punya projek membantu masa banjir dilaksanakan. Sekali lagi pada semua kapten kita, kalau ada Abang Wan Kelantan, kalau tolong share daripada Putrajaya. Kita harap Al-Aqsa, kita kawan-kawan kita lagi Man Padang, Man, Jebat Malaya, siapa ada semua tu? Syukri Abdullah, Dex Baguio, tolong share untuk semua di Sabah dan di Sarawak, sebab kita tahu kita akan mengalami penurunan tontonan kerana hampir 30% kawasan hardcore kita dilanda banjir. Jadi kita kehilangan rakan-rakan kita yang berada di Kuantan kerana mereka mungkin sibuk menguruskan rakan diri ataupun saudara mara ataupun menjadi sebahagian daripada jemaah sukarelawan kerana dari Kemaman, Dungun, 5 daerah di Kelantan, Pasir Mas, Jeli, Gua Musang, Kuala Krai,
Kota Baru dan juga Machang yang sedang dilanda banjir. Di Kuala Terengganu kita akan kehilangan langsung rakan-rakan kita yang berada di Kemaman dan juga di Dungun, kerana malam ni dijangka satu lagi ombak besar berketinggian 4 meter akan melanda pantai dan akhirnya menyebabkan takungan air yang berada di muara akan kembali ke darat, dan beberapa kawasan di Kemaman dan juga di Dungun malam ni jangkaan saya adalah pukul 10 kalau mengikut ramalan meteorologi, air akan naik lagi. Bagi mereka yang berada di Kuantan, berhati-hati kerana malam sekali lagi akan berlaku banjir. Bagi mereka yang menggunakan lebuh raya Pantai Timur, pastikan lebuh raya tidak boleh digunakan kerana petang ni dah dikeluarkan 2 kawasan lebuh raya yang ditutup kerana banjir tinggi menutupi jalan raya. Jadi tak berlaku benda yang kelakar macam semalam. Macam saya kata petang tak masuk akal apabila syarikat bas ekspres tak tahu jalan raya dilanda banjir, dan ada bas yang terpaksa mengharung lebuh raya dalam keadaan banjir dan hampir dihanyutkan air dan 40 nyawa terancam semalam di Gelam. Dan terima kasih kepada orang Raub yang menyelamatkan 40 penumpang bas ekspres. Jadi hari ini dah disenaraikan siapa yang nak melalui LPT, pastikan anda membatalkan laluan anda kerana 2 laluan LPT telah pun digazetkan ditutup kerana limpahan air. Dan jangan menggunakan laluan pintas kerana kita tak tahu keadaan banjir pada malam ini akan berlaku di mana. Jadi jangan travel merentas pantai timur ke pantai barat, dan jangan merentas pantai barat ke pantai timur malam ini kerana tiada notis untuk menunjukkan pada saudara laluan mana yang selamat digunakan. Okey? So kita ada berapa ratus sekarang ni dah? 286. Okey, 286. Saya hanya perlu 14 orang lagi saja untuk memulakan sesi untuk saudara. Malam ni tak ada sesi yang heavy saudara. Bro Zairul kata dia nak share je sebab selalunya bagusnya orang yang dekat rakan-rakan garasi yang menonton ni, tuan-tuan semua ni. Tuan-tuan sangat sukakan mendengar khabar yang baik. Itu yang saya selalu kata, seronoknya apabila kita dapat menyampaikan khabar yang baik. Saudara menjadi orang yang sangat dahaga untuk mendengar khabar yang baik. Dan kadang-kadang kita rasa apabila menyampaikan kebaikan, kita rasa seperti dakwah pada zaman Rasulullah, bila orang-orang tidak pernah mendengar khabar yang baik. Dan apabila datang Rasulullah dan menyampaikan Islam itu adalah agama yang baik, orang-orang yang berada di Mekah mendengarnya dan merasa sangat luar biasa tentang Islam adalah khabar yang baik. Jadi apa yang kami nak teruskan pada malam ini adalah hanya nak menyampaikan khabar yang baik je, untuk menggambarkan bahawa betapa seronok dan betapa gembiranya menjadi manusia apabila saudara dapat menyampaikan khabar yang baik, dan betapa seronoknya menjadi manusia apabila saudara dapat mendengar khabar yang baik. Jadi hari ini kita akan pergi untuk mendengar berita khabar yang baik daripada satu orang yang telah menghabiskan 4 dekad kerjaya dan kehidupannya yang bantu orang lain. Tapi saya tak selalu beritahu saudara kan, nak buat baik ni bukan bergadai nyawa. Dia hidup happy, tengok sihat, senyum dan ketawa walaupun 4 dekad. Sebut saja di mana ceruk dunia yang dilanda bencana, dilanda perang, dilanda kematian dan dilanda kemelaratan, dia balik. Dia tak adalah balik dalam keadaan termenung dan menjadi seorang pemurung dan sugul. Masa ketawa. Okey, kita dah ada lebih 300 kan. Okey, cameraman Noah dah bagi tahu kita ada lebih 300, admin dah ada lebih 300. Pertama saja kita straight to the point je. Bro je. Bro. Bro Zairul, saya tanya daripada seorang yang terdidik dalam kerjaya. Zaman Bro Zairul ni bekerja profesional ni, impian semua anak Melayu. Orang akan bangga kalau dia menjadi engineer, accountant. Mak ayah akan berasa sangat bangga. Tapi macam mana Bro Zairul boleh memikirkan kata yang terindah itu adalah melakukan kerja NGO? Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa. Terima kasih. Ini macam rasa macam dekat TV Hijrah tak? Tapi dah kalau kita dah lain sekarang. Yap. Garasi TV. Yap. Jack, tolong tengok aircon, Jack. Macam mana sebelum saya cerita dah panas ni? Pergerakan kipas tak betul ni? Saya pun tidak pasti di mana dia bermula, tetapi bermula pada tahun 1980 apabila tiba-tiba kita baru nak enjoy, baru habis MCE masa zaman kita. MCE. Saya sempat last batch MCE. Okey. Rasanya macam nak nak cuti panjang. Tapi lepas tu dapat notis kata ni antara 20 pelajar yang teratas daripada sekolah saya akan pergi ke UK, US dan juga Australia masa tu. So saya ditakdirkan ke US. Jadi kononnya pada masa tu syurga dunia kan. Dan maknanya sebagai anak sulung, anak lelaki, the only anak lelaki dan sulung, harapan tu sangat tinggi lah daripada parents. So di situlah saya sebenarnya belajar tentang erti kehidupan. Dihantar jauh pada masa tu masih gunakan surat. Kita mana ada WhatsApp dan sebagainya kan. Betul. Dan di situlah bermula apabila kemudian saya didedahkan untuk berjumpa dengan bukan sahaja pelajar Malaysia, tapi memulakan kehidupan tanpa mak ayah, tanpa saudara mara,
cerita nak cari daging halal tu, cerita tempat yang sejuk, cerita maknanya it's a culture shock, satu budaya yang sangat mengejutkan. Dia ketika itu berumur 17 lebih. 17 tahun lebih dah pergi ke syurga dunia dengan cabaran dan sebagainya kan. Dan ditakdirkan apabila saya berada di beberapa orang daripada kami pergi ke Southern Illinois University di Carbondale. Kadang-kadang dulu kita panggil Kampung Dale sebab ramainya pelajar Malaysia di situ. So apa pun alhamdulillah saya punya hutang kepada Mara dah habis. Saya pelajar Mara. Itu nampak sebagai satu tanggungjawab. Ya betul, bayar hutang di situ pun saya kata ini kalau once kita dapat kerja ke apa, kita kena bagi balik. Sebab satunya hutang ni adalah satu yang akan membebankan kita. Kita akan bertanggungjawab pada Allah SWT dan juga kepada penaja. Dan yang keduanya itu adalah peluang untuk adik-adik yang seterusnya untuk dibaikkan. Dan of course lepas pada tu kehidupan saya ialah didedahkan untuk berjumpa dengan pelbagai bangsa, sama ada Islam dan juga bukan Islam, the Americans, the Koreans dan sebagainya. Kali pertama didedahkan seperti itu. Lepas tu macam mana jadi cerita pula diberikan tanggungjawab untuk menguruskan persatuan Malaysian Student Association dan juga Muslim Student Association. Itulah kali pertama dalam mesyuarat kita ni, orang Melayu ni baik kan. Kita meetingan hari ni, itu kita tengok Pak Arab masa tu jerit sana sini bincang. Kita fikir kalau kita tu memang dah bergaduh lah, memang dah lepas tu dah tak bertegur siapa. Tapi habis mesyuaratnya dia okey, dia minum teh apa semua. That's the first time saya belajar. Wow, agree to disagree. Nampak macam kau ni bergaduh, tapi semua lepas tu okey je. Dia maknanya dia menceritakan cara budaya dia macam tu. Ini semua menjadi satu pengkayaan hidup yang saya kata ya Allah, Allah jadikan manusia ni. Agaknya sebab itu nabi-nabi banyak diturun kepada bangsa Arab. Memang jenis keras kepala bila bincang, letak meja biasa. Macam nak perang kan kita pun alamak kita diam kan. So itu bermulanya lah yang akhirnya saya didedahkan untuk menguruskan persatuan dan sebagainya, dan akhirnya dia menjadi darah daging saya sampai sekarang. Bila dah habis study, bila dah masuk bekerja di jabatan kerajaan, bila dah kerja di peringkat swasta, tapi volunteerism, kesukarelawanan tu masih diteruskan. Bila jadi orang profesional, maksudnya dah bekerja, maksudnya saya fikir pada Tuan Haji balik mid-80s. 1985, 85 Tuan Haji balik. Berarti pada waktu tu saya masih ingatlah, menyebut jawatan pegawai saja adalah satu benda yang sangat besar. Kemudian 90s tu menyebut eksekutif, satu perkataan yang semua cari. Tapi macam mana Tuan Haji boleh berfikir, maksud saya, ramai orang nak tahu bagaimana apabila kita ada satu fikir yang kita kata, selalu saya sebut, yang paling susah sekali adalah kita nak amalkan. Yang terakhir kita fikir dalam kehidupan kita sebelum tidur adalah nasib orang lain. Dan paling susah kita nak amalkan adalah bila kita berjaga pagi, yang pertama kita fikir apalah nasib orang itu. Berarti kalau sekarang banjir pun saudara nak tidur malam dengan tahir, apalah aku dah bantu orang banjir, mustahil. Pagi besok saudara bangun dan berfikir apalah yang aku boleh buat untuk bantu orang banjir, adalah mustahil. Kebanyakan daripada kita, termasuk saya, kita akan berfikir tentang kita. Tapi saya tanya dengan Tuan Haji, macam mana Tuan Haji boleh ada satu fikir bahawa ummah itu penting? Bukan saja menjadi sebahagian daripada ummah, tetapi meletakkan ummah itu adalah sebagai kepentingan utama Tuan Haji. Itu saya nak tanya tips supaya boleh kita ambil dan kita latih diri kita untuk mengikir apapun ummah dulu. Apapun ummah. Saya mungkin secara kebetulan, ini semua kerana Allah SWT kan, saya didedahkan dengan macam-macam jenis kawan semasa di sana. Yang okey, yang nak ke sana, yang memang study saja, dan ada yang saya sebenarnya mengenali agama pun lebih banyak di US. Masa tu bukan di Malaysia. Di sana, maknanya dalam kita melihat tu, kita tengok macam mana orang yang convert, yang susah payah nak dapatkan Islam ni, how they struggle untuk pakai tudung, how they struggle untuk dalam kampus tengah winter boleh ambil wuduk pakai snow, guna snow, sejuk. Kita ni pula pelajar Malaysia memang dah lahirnya automatik Islam. Sejuk lah, macam mana aku nak semayang kan. Dan di situlah saya belajar tentang semayang kasar dan juga jamak. Saya mengatakan Islam ni sebenarnya mudah je. Kan, it's very practical. Kan, dalam keadaan saya ingat driving kereta masa tu nak pergi ke pertemuan pelajar Malaysia tentang Islamic Convention dan sebagainya, kereta tergelincir masuk dalam snow dekat tepi highway. Tu kita kata waktu winter ni dia waktu asar dan zuhur tu pendek. Macam mana nak buat tengah highway ke apa kan, akhirnya snow lah. Kita kata okey, kita Islam ni mudah. Kan? Dan dia tak musah kan. So itu first time belajar ambil wuduk pakai snow. Dan kemudian kita solat tu, of course masa tu tak adalah app dan sebagainya. Tawakal Allah, tengok agak-agak matahari mana, kita jamak kasar. Benda-benda ni mengajar.
benda-benda ni apabila kita melihat orang susah payah datang ke masjid kita, datang ke tempat kita nak tahu tentang Islam, nak tahu tentang ni, saya kata, dia orang ni really struggle lah. Tetapi bila dia dapat satu tu, dia pegang. Sebab itu macam Josh Santana mengatakan that the powerful knowledge ni is a knowledge yang you apply. Betul. You dapat ilmu tu, you amalkan. Yang tu satu. Lepas tu yang keduanya kan, kawan-kawan ni mengajar, dia kata, Nabi-Nabi yang dihantar pada kita ni, sebab sayang kita itulah antara tahap kesukarelawanan yang paling tinggi. Kekasih Allah ni, mereka korbankan benda lain bukan jadi diri mereka. Itu yang kita tengok daripada bila Sayyidina Khadijah. Sangat kaya dan ini bukan isu tak boleh kaya. Betul. Kaya tu boleh. Tapi dia korbankan semua tu, nak make sure risalah ni sampai supaya semua orang akan jauh pada api neraka dan sebagainya. So itu benda yang saya kata, it's about them and not about us. Tapi bila dia orang okey, dia orang buat kerja baik, dia tolong viral apa semua, insya-Allah kita tumpang pahala. Lepas tu saya kata, alamak, life is so short. Hidup ni sangat pendek. Kita ni nak apa sebenarnya? Tetapi dalam masa yang sama, Allah punya kasih sayang tu kau orang nak syurga, kau nak syurga, Jannatul Firdaus ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Doa nak macam-macam, tapi Allah bagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun atas dunia ni untuk kita invest saham akhirat ni, kita buat tak tahu je. Faham. Tapi Allah punya sayang tu, tak apalah, bagi peluang kan. Jadi saya fikir, Allah, saya ni hanya seorang engineer cabuk. Saya kata, okey, satu benda yang gila saya buat. Okey, orang sukarelawan ni, orang ni kadang-kadang dia suka buat kerja gila, out of the box. Macam Abanal buat ni lah kan. Ni kan. Sebagai contoh, tahun 2000, saya cakap dengan bos saya masa tu di tingkat 47 di Petronas. Saya kata saya nak pergi Afghanistan lah. Saya kata, are you crazy? Kau gila ke nak pergi? Bombing. The American was actually bombing. Dan masa tu saya ditakdirkan dapat ikut Mercy Malaysia, sukarelawan Mercy Malaysia, masuk ke Afghanistan. Dan saya kata, ya Allah, kalau tak balik, mudah-mudahan ni jadi syahid ke apa kan. Sebab saya rasa dosa banyak. Macam mana kita mana kita nak reboot ni? Macam mana nak bersih ni kan? Macam mana kita nak delete file dan ni kan. Saya lah kan. So saya fikir buat kerja gila sikit, tu bincang dengan isteri, saya kata, betul ke nak pergi ni? Tak apalah, restulah penera tahu kita. Saya pergi interview dengan Tan Sri Jamilah, masa tu dia presiden ni, dan juga Dr. Fauziah. Okey Zairul ni jalan, tapi duit sendiri ya. Saya kata, ya duit sendiri. Lepas tu bos saya kata, no, we are not going to allow you to go because it's a war zone. So saya kata, it's okay, saya ambil cuti, saya tak akan babitkan syarikat, saya pergi sendiri. So 2 minggu tu lah yang Allah izinkan saya masuk tempat yang saya tak pernah tengok. Kemiskinan yang sangat gila. Orang yang datang ke klinik kami, dia sakit perut sebab dia makan ranting kayu. Allah. Ibu yang makan ranting kayu, tak boleh kumuh. Sebab tidak ada apa yang nak dimakan. Jadi bila saya balik antara roadshow saya kata, okey, air dekat sungai ada kan? Di Malaysia ni ada. Jangan kisah dia warna apa, tapi air ada. Di Afghanistan 6 bulan tak ada hujan dan orang tak ada air nak minum. Kami bila operasi kita masuk dengan kita punya so-called 4-wheel drive kita, walaupun jambatan dah dibom, kenapa kita boleh travel tu bang? Sebab sungai kering. Jadi zoom dulu. Okey, lepas tu makanan. Kita komplain apa benda lah nak makan ini, mak masak tu lah apa semua kan. Bangun pagi, air ada keluar daripada paip. Dan juga makanan ada kan. Di sana sampai tak ada apa nak makan, jangan kata rumput hijau. Saya kata, kita ada kan rumput hijau ke daun hijau ada kan? Kata, ada cik. Tapi itu lembu, kambing makan. No. Saya kata dekat sana, yang hijau pun tak ada, yang coklat pun tak ada. Yang tinggal ranting. Ranting itulah yang dikunyah, yang dimakan. Lepas tu, benda tu ingatkan saya kepada sirah Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat-sahabat ni punya bertahan tentang agama ni. Diboykot, dikepung dan sebagainya. Mereka terus bertahan. Semata-mata sebab sayang daripada kita dan nak umat ni menjadi ini. Jadi itu memberikan kekuatan lagi pada saya. Ya Allah, sebenarnya semua ni Allah yang punya. Faham. Tugas kita untuk diri kita sendiri menambah top up sama akhirat kita. Mudah-mudahan itu dapat erase sikit apa yang silap-silap kita sebelum ni. It's about orang lain. InsyaAllah Allah akan ganti dan bagi kita apa yang. Tuan Haji Zairul dengan saya ni adalah kita tak kenal, kita ni tak macam TV kan, intro macam-macam. Kita terus je cerita. Sebenarnya beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Dia ada 40 tahun pengalaman dengan berbagai NGO, tapi dia adalah
founder Islamic Relief Malaysia, CEO, dan bukannya founder, jangan kata founder. Saya CEO yang keempat. CEO yang keempat. CEO pun nama aja. CEO tu amanah lah. Tapi NGO. NGO. Jadi dia banyak buat projek yang malam ni kita tak fokus untuk cerita tentang projek, saudara boleh lihat gambar je. Yang lebih kita nak sarankan adalah kita ada bincang tadi, kita akan bagi tahu bahawa dalam perjuangan hari ini tak semua orang perlu berada di barisan depan macam Tuan Haji. Betul. Dan garasi sendiri ada peranan dia adalah untuk mempromosi kebaikan, dan yang paling penting adalah mendapat kebaikan saudara-saudara untuk membantu supaya barisan depan terus boleh saja bekerja. Berarti saya tak mau hard sell saudara menderma, tetapi cabaran yang terbesar yang dialami oleh NGO seperti Islamic Relief ni adalah kemerosotan daripada dana yang mereka peroleh akibat kegawatan ekonomi, merosot 35 ke 40% kata Bro Zairul pada saya. Apa yang saya nak malam ni adalah memperkenalkan IRM. Saudara follow Facebook supaya saudara dapat lihat setiap hari mereka menaikkan status, dan sekarang malam ni alhamdulillah kita akan combine dengan mereka supaya kutipan pada malam ni sepenuhnya diserahkan kepada IRM untuk projek banjir di Malaysia. Dia senang sebab setiap hari cari itu kita dah ada baki dalam akaun, masih lagi ada 2,000 lebih. Tapi collection malam ni tadi orang dah hantar sekepuk duit dah. Alhamdulillah. Tapi dia tak berani nama dia akan bagi, dan malam ni saya akan naikkan barang untuk saudara beli, dan pendapatan tu kita akan infakkan kepada RM bagi projek banjir. Cuma kita nak long term adalah macam saya kata pada saudara, jangan bangun pagi ingat ada 2,000 baru nak derma orang. Sebab tu saya kata RM2, RM3 buat. Bila kita buka tabung ni RM2, RM3 buat. Saudara follow IRM, RM2, RM3 bagi. Sebab saya bagi tahu pada saudara, nak tunggu ada 2-3 ribu baru nak menderma tak akan berlaku dalam hidup. Nak tunggu ada 2-300 baru nak. Sebab derma bukan permainan orang kaya. Derma ada tanggungjawab kita semua. Sebab akhirnya itu yang benda amanah. Jadi kalau saudara kata biarlah Tan Sri Said Bukhari derma sebab dia billionaire, dan saudara kata saudara tak layak menderma sebab saudara nak makan pun susah, tapi itu derma dalam ukuran dunia. Dalam akhirat bila kita ada dan memberi sebahagian yang kita ada, itulah yang dipanggil sedekah yang besar. Ini saya dah perkenalkan Tuan Haji ni. Cuma saya nak tanya tu dengan Tuan Haji. Ni saya pergi Afghanistan tak jumpa. 2006 saya pergi dah tak ada makan kayu. Walaupun ada kemiskinannya. Masih ada sampai hari ini. Masih Sebab kita Islamic Relief Afghanistan di sana. Di sana. Kelebihan kita, bukan nak kata kelebihan. Saya tak nak kata kelebihan. Saya nak sebut macam ni. Kadang-kadang kalau dalam bisnes ke apa, you lagi besar, you lagi baik. Tapi antara founder yang mengingatkan kita ialah kejayaan Islamic Relief. Saya tak boleh cakap bagi pihak NGO lain. Kejayaan hakiki Islamic Relief ialah apabila dia tidak diperlukan lagi. Balik. Apabila dia tidak diperlukan lagi. Sebab wawasan kita ialah kita nak wujudkan dunia yang prihatin. Di mana dunia yang prihatin ini bermakna yang di luar sana tu kita nak mempermudahkan supaya you all boleh bantu orang yang, kita bersatu untuk membantu orang yang susah. Sebab banjir, sebab tsunami dan sebagainya, dia tak kira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Betul. Tapi kalau dunia ni dah okey, jadi tak perlu dah. Kami boleh buat benda lain. Kebaikan dah berlaku kan. Betul. Jadi saya kata, wow, okey. Kita buat projek tanam bunga kita lah. Ada lah tu. Betul. Tapi lepas tu juga, sebab tadi Abang Nal pun sebut kan, saya kata saya ni tidaklah kaya, dan bagi saya kekayaan yang hakiki itu dan paling baik itu ialah kekayaan hati dan jiwa. Kan? Sebab saya jumpa dah dengan manusia. Sebab I was in the corporate world dulu. Sebelum tu pun dengan apa yang bertangkap kan. Along the way tu kan, kita rasa kadang-kadang Allahu Akbar. Ada 2-3 orang mengingatkan pada saya. Dia kata, Zairul, you kena ingat ni. You nanti depan Allah Ta'ala, Allah akan tanya you. Semasa you dekat sini, you cerita tak benda baik pada orang tu supaya at least dia tahu. Wow, saya kata betul juga. Saat lagi kan aku kena soal kan susah juga kan. Kan. Jadi sebenarnya saya sebut kita semua ni sedang menyediakan jawapan sebelum kita disoal. Dan antara jawapannya itu ialah untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Bahawa orang yang terbaik itu antara yang Nabi SAW sebut ialah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan manfaat itu ialah of course kalau hari ni kita jaga kita, betul, dalam hal ini ialah kita jaga kita supaya kita akan buat benda baik. Dan dengan orang tu buat benda baik, the multi level marketing itu insya-Allah kita tumpang. Sedekah jariah, amal yang berlari-lari. Kita nak putuskan rangkaian COVID, tapi kita tak nak putuskan rangkaian khair, benda-benda kebaikan. Yang itu kena terus. Alhamdulillah. Okey, saya rasa
Mahfuz dah naikkan nombor semua tu kalau saudara nak menderma terus. Cuma kita ada berapa orang sekarang ni dah? Okey, 400. Saya nak offer kepada orang 400 yang pertama. Untuk saudara Lok ingat jangan kelahi tentang harga tuan-tuan. Lok ni duitnya sepenuhnya akan pergi kepada ARM. Jangan kelahi. Barangnya saya nak offer memang siapa dapat dulu dia akan ada spam sikit. Tetapi saya tahu kata ramai yang akan Lok. Saya dah tunjuk barang ni saiz 24. Selalunya anak tiri tanya, petang tadi semua anak tiri tanya. 24 ni saya panggil anak tiri, saiz besar jarang datang. So saya naikkan saiz 24 ni satu. Dan akan pilih lagi selai saiz besar. Datang lagi saiz 24 dua. Okey. Anak tiri semua boleh Lok 24 ni. Okey, 24 ni sini adalah Captain America. Okey, baju ni disumbangkan oleh Syabab ARM yang satu lagi tu. Okey. Dan ini 24 yang kedua. Nak Lok saja 24 120. Baju milik anda, wang adalah milik ARM. So Lok sekarang 24 120 ni orang yang pertama akan dapat dulu. Settle 24. Saya akan belanja pula anak tiri lagi 23. Di sini kan yang besar-besar dipanggil anak tiri. Sebab mereka jarang mendapat barang dia. Kesiannya. 24. 24 saya belanja lagi. Ni dah ni saya belanja 22 pula. 23 saya tak ada, saya belanja 22. Marvel. Lok 24 dan siapa lok 22 yang appear pertama di admin, jangan gaduh. Saya tahu saudara berebut, tapi kita dah pegang pada konsep yang keluar di admin namanya dulu, okey. Lok 22 selai. Ini 22 gambar Marvel juga. Tak reti aku bawa Marvel ni sebab aku tak main. Okey, yang kedua adalah Dr. Pepper. Ini Lok 22 120. Dua dulu yang saya akan offer untuk Lok. Nanti admin akan umum siapa yang menang dan saya akan tanya Tuan Haji Darul secara peribadi. Bila 40 tahun buat kerja kebajikan, apa yang jadikan seronok? Tuan Haji air muka cerah, sentiasa gembira. Rambut habis dah tak gembira. Tuan Haji mempunyai kehidupan lebih gembira dari saya. Apa yang Tuan Haji rasa inilah nikmat yang Allah bagi apabila berbuat baik? Boleh saudara Tuan Haji share? Tuan Haji mempunyai gambaran lebih gembira daripada orang yang memburu wang. Itu saya nak tanya macam mana orang yang hidup di tengah-tengah penderitaan dan cabaran yang besar tapi mempunyai kehidupan yang positif dan mempunyai kehidupan yang ceria. Tuan Haji ni boleh jumpa sentiasa di masjid kampung dia. Sangat family man. Gembira dengan kehidupan anak-anak dia. Dia mempunyai kehidupan yang lebih gembira daripada saya. Cucu saya dah 13 orang. Cucu? 13 sahaja. 13 cucu. Masih lagi satu tim bola. Satu tim bola. Masih lagi seronok untuk ke sana dan ke sini. Jadi sambung cerita, nanti admin akan umum siapa dua orang yang berjaya Lok 120 tu. Sambung cerita rahsia dia senang je. Kita tahu hala tuju kita nak ke mana. InsyaAllah itulah menjadi pegangan. Yang keduanya, ini bukan kerja. Ini adalah mission. Ini adalah misi kehidupan. Ini adalah mujahadah. Ini adalah hala tuju. Itu beza dia. Ini itu bukan beza kerja. dia. Ini bukan kerja. Jadi Tuan Haji buat mujahadah je, Tuan Haji ingat. Sebagaimana yang kita mengambil kehidupan ini, kalau tak silap saya, Imam Ghazali yang mengatakan bahawa seperti sebuah kapal, bila kapal tu sampai, dia mendarat sekejap dekat pelabuhan, nak buat servis ke apa, anak-anak kapal akan turun, pergilah daripada Port Klang pergi ke KL sekejap. Dia kena ingat bahawa dia sementara je di KL. Dia akan naik kapal tu dan kapal tu akan berjalan. Macam itulah kehidupan kita. Jadi kalau kita ingat our big picture, hala tuju kita ialah kapal ni nanti akan jalan pergi tempat lain. Kita sementara je dekat KL ni. As long kita ingat benda tu insya-Allah okey. Lepas tu yang keduanya, saya believe in abundance mindset lah. Mau cakap abundance mindset ni kan pemikiran yang luas tau. Kita PhD ni tak ada. Saya kadang-kadang agaknya masalah saya ni, kadang-kadang orang kata you ni lurus bendul. Sebagai contoh, saya tak nak sebut di mana saya kerja dulu, tapi macam kawan-kawan kata, kau syok sendirilah kerja kau tu, tak position kau tu tak confirm lagi. Tapi saya kata pula, saya kata kalau saya tak buat kerja ni dengan ikhlas dan walaupun dibayar gaji untuk 8 jam, saya buat untuk 10 jam, saya takut nanti saya termakan hak orang lain. Ya, itu paling kita takuti, betul. Takut termakan hak orang lain. Dia biar saya kerja lebih sikit. Saya tak claim overtime ke apa. Tapi dia kata kau punya position tu tak confirm lagi. Jadi kau punya seniority akan tu. Ini saya cara Melayu fikir selalu macam tu. Saya kata tak apalah, yang pentingnya ikhlas. Benda tu sumber bukan dari manusia, rezeki. Masa saya nak berhenti kan? Saya nak berhenti daripada tu. Kawan-kawan di tempat kerja kata, engkau berada dalam syarikat Malaysia, GLC, in the number 153 pada masa tu, dalam Fortune 500. Petronas adalah dalam pada masa tu berhenti ada syarikat yang ke-153 terbesar dalam Fortune 500 World. Fortune 500 World. Fortune 500 dunia tau, nombor 153.
Itu saya dia meninggalkan berbangga tu. jawatannya hanya untuk menjadi aktivis sebenar masa. Sorry bang, saya tak sebut meninggalkan. Saya cuma kata berhijrah. Maaf. Berhijrah. Sebab kehidupan ni satu perjalanan. Ingat, betul. kita berhenti sekejap, kita dekat KL ni shopping, jangan lupa. Boleh shopping beli ni, tapi ingat you kena naik balik kapal tu. Okey. Jadi kadang-kadang kita lupa jalan balik. Okey. Admin dah bagi tahu siapa yang menerima saiz 24? Ismail Muhammad, terima kasih anda lock untuk 24 dan mendanakan wang anda infak kepada RM. Siapa yang lock nombor 2? Abdul Rahidir. Okey, 2 orang. Sekarang saya nak offer pemberani pula yang akan membayar 150. Pemberani ni yang ingin wang infak, jangan tanya saya kenapa tadi 120 sekarang 150. Malam ni kita berinfak so anak tiri saya 23. Saya nak belanja anak tiri saya 23, 25. Okey, anak tiri yang akan makan ni baju ni. Jangan saya akan tengok saiz yang dekat ni. Dia orang hantar 23. Okey, saya bagi 23, 24. Ini untuk anak tiri yang kedua yang akan makan saiz 24 gambar terang ni. Ini barang yang dia cari, belakang kosong. Saya tak tahu apa menatang dia. Kita infak tu saya cerita detail-detail. Okey, siapa yang nak lock 100.5 untuk diinfakkan kepada Islamic Relief Malaysia bagi tabung banjir tempatan, infaklah 150 lock 23. Saya letakkan kategori 23 walaupun dia 23 dan 24. 150. Okey, saya naikkan infak yang kedua. Saya cepat tak berhenti banyak kali. Ini adalah saiz 21. Ini menatang ni, aku tak tahu apa menatang ni. Korang je faham menatang ni. Saiz 21 R. Hak. Oh, okey, hak. Okey, hak. Okey. Saya akan naikkan ni pula. Hak ni saiz 21, 25 tak boleh masuk. Saya akan bagikan hak ni dengan selai lagi saiz 19 tak boleh masuk. Oh, banyak ni yang ditinggalkan saya tak. Okey, 22, 23. So dia akan naik 21, 23 pun tak sesuai. Saya cari ada 22. Yes. Tu Allah izin tu bila nak buat kerja baik. Okey, Bumbun dan lock 23 belum habis lagi. Saya naik Hard Rock Cafe di bawah kategori 22. Dan hak ni juga adalah 22. Pemberani akan lock hak dan juga Hard Rock Cafe 100.5 untuk mendanakan infak kepada Islamic Relief Malaysia bagi projek banjir. Lock 150. Okey, saya bagi yang last sekarang. Saiz 19 dan juga saiz 19 dan 23 tak masuk. Yang ini 23. Okey, saya jalankan dulu saiz 23 dua line ni. Oh, cantik ni. Tadi 23 kan? So Nizam 23 dua orang layak dapat Saya naikkan lagi satu pair kedua. Orang yang naik nombor 2 dia akan dapat apa datang ni? 22. Tu 22 ni naik 23 sekarang. Thor dan Mr. America. Oh, dia okey, apa nama? Akhir zaman anda lock yang tu. Dan sekarang naik yang ini. Siapa nak lock saja yang ini, lock 23. 150. Lock 23, 150. Wang anda akan diberikan kepada IRM untuk tabung banjir tempatan. Ini 23 saya naik. Ini saya nak mencari pemberani sejati untuk saiz 25. Okey, dan saya kombokan dengan saiz 20. Saiz 19. Ini lari jauh ni. Tapi saya ni dah naik ni dulu. Okey. Kita naik ni dulu. Apa menatang dalam ni saya tak pasti. Buka. Seorang tolong buka sekejap. Saya naikkan seluar dulu. Tak apalah, saya jalan ni dululah. 25 dengan 19. Ini combo anak beranak. Ini 25. Ini apa dia? Punisher. Ini 25 Punisher. Dan ini adalah Spiderman 19. Siapa nak lock saja combo 25 ataupun ni dah. Ni saya kira 25 walaupun selain 19. Siapa nak lock je 150 baju yang terakhir malam ni. Ini dah ada lock dah, ada download dah ni. Rosli lock 23. Sekarang saya tunggu 100.5 untuk 25 plus 19. Kita sambung cerita dengan Tuan Haji. Banyak-banyak tempat yang Tuan Haji pergi tempat mana yang Tuan Haji rasa peristiwa tu benar-benar memberi pengajaran dan Tuan Haji akan ingat sampai sekarang? Semua. Afghanistan, Somalia, Gaza, Amparam di Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia. Okey, kita dengar Bangladesh. Kita tak pernah dengar Bangladesh dan Sri Lanka. Tuan Haji cerita apa yang Tuan Haji nampak di Bangladesh dan Sri Lanka? Bangladesh kita sudah pun beroperasi di sana lebih daripada 25 tahun lah. Okay. Daripada 2/3 daripada kawasan di Bangladesh. Lebih daripada 81 juta orang hidup di bawah tahap kemiskinan. Yeah.
Lebih kurang berapa? 3-4 ringgit satu hari punya pendapatan buat dia tak mampu. $1 US. Tetapi punya saya rasa sangat kagumnya ialah saya pergi untuk memantau di kawasan Rangpur ni lebih kurang 9 jam daripada Dhaka. Saya tanya yang kawan-kawan Bangladesh di sini yang tolong isi minyak, yang tolong buat rumah kita apa semua. Korang dah pernah pergi belum Rangpur? Dia pun tengok, wah. Lepas tu saya kata, Kemo Nacho, Donobat. Wah, sudah pandai cakap ni. Dia kata, yalah, korang pun pandai cakap ni kan. Melayu. Saya kata, Donobat. Okey, seronok. Tapi Rangpur saya tak pernah sampai. Dia kata dia orang tak pernah sampai. 9 jam begini. Dong jalan kan. Pedalaman betul. Punya dalam. Dan di situlah ada pusat latihan kita. Baik. Kita tahu dalam Islamic Relief ni dia bukannya memberi ikan, tapi kita nak orang tu tahu memancing ikan dan kemudian memastikan the fishing industry itu dia akan berkembang. Dan inilah yang saya tengok. Saya attend satu program yang mana lebih kurang 30 hingga 40 orang. Ibu-ibu tunggal, ibu-ibu yang tak tunggal, ibu-ibu yang miskin duduk. Saya pun duduk sekali atas tanah. Mereka berbincang tentang okey, siapa hari tu ada ambil bantuan tabung beras. Okey, tolong bayar balik. Dia bayar balik dalam bentuk beras sebab dia ada tabung beras. Okey, lepas tu seorang pula kata, okey, saya sekarang ni saya nak buat pinjaman Kardul Hasan. Ni antara mereka tau. Saya nak ceritakan macam mana kita empower mereka itu daripada asalnya 1-2 kes tu sampai minta maaf cakap terpaksa menjual diri sebab miskin. Nampak miskin. Akhirnya menjadi wanita yang berjaya dan boleh menggaji orang lain pula. So dia kata dulu terus terang ni terus terang Tuan Haji kata projek ni sebahagian yang IRM bantu adalah pelacur, orang yang menjual diri. Jadi mereka beri projek perniagaan yang dia akan cerita nanti dan akhirnya orang tu menjadi wanita yang berjaya. So saya nak ubah fikiran saudara bahawa pelacur juga termasuk dalam akaun bila kita nak buat kerja amal. Kalau kita nak keluarkan mereka daripada tu, ni Tuan Haji cerita macam mana dia bantu pelacur di Bangladesh dan kemudian pelacur tu berjaya. Teruskan. Ya. Maknanya asalnya dia kata dia nak buat pinjaman untuk beli kambing. Okey. Terbagi sepasang 2 ekor kambing. Lepas tu bila dah beranak apa semua, jual daging apa semua. Lepas tu dia kata okey, dia bayar balik. Ya. Ini cerita 3-40 orang punya ni, sama-sama dia akan jaga duit apa semua. Lepas tu dia nak beli lembu. Besar lagi. Invest lembu pula. Okey. Lepas lembu pula yang satu kes tu, dia nak beli sekarang ni mesin bajak. Maknanya bila beli mesin bajak, dia sekarang ni menggajikan orang, dia sekarang ni memberi peluang pekerjaan pada orang lain untuk membajak tanah dia dan kemudian hasil tanaman itu dapat dijual. Bangladesh ni kawasan tanah yang sangat subur. Nak kata dia orang malas, dia orang bukan malas. Saya kata alamak, saya pula malu. Tanah mereka tu penuh daripada cili dia, terung dia dan sebagainya. Tapi bila kami sampai dekat sana kan, dia punya kejarlah kita. Sebab masa tu kalau ingat Datin Norelan. Datin Norelan tu dia macam berisik sikit lah. Macam saya ni pun berisik juga, tapi taklah, my BMI still okay lah kan. Tapi dia siap pegang lagi. Sebab dia ni sangat kurus dan miskin dan makanan, walaupun banyak tanah subur, tapi macam dia susah nak jumpa orang macam korang ni. Sehat, gembu. Berisik. Tapi di situlah maknanya nikmat kita mengeluarkan orang daripada belenggu kemiskinan, satu, dan kemudian mereka ni pun rajin. Mindsetnya mereka rajin. Itu yang saya kata, ya Allah, bila ada mesin bajak tu maknanya macam you dah ada kedai you dah ada business you bukan jadi retailer lagi, you jadi supplier. Kaya lah ada mesin bajak tu, sebab dia boleh bajak tanah sendiri dan tanam. Tetapi yang saya belajar juga ialah mereka boleh buka koperasi mereka sendiri. Mereka ada bank mereka sendiri, maknanya koperasi. Dan itulah keluasan jiwa mereka tu. PhD tu tak nampak. Maksudnya perasaan hasad dengki tu tak ada. Masing-masing fikir macam mana untuk bantu juga. Sama orang lain. Dan akhirnya Islamic Relief tak diperlukan lagi. Cuma staff saya seorang 2 orang yang pergi. Islamic Relief Bangladesh hanya 2 orang je pergi pantau kampung tu. Sebab dia dah makmur dan dia dah boleh bangun dan dia boleh bangun berkembang dengan yang itu kita nak. Jadi itulah yang saya tengok, wow, antara kepuasan kan. Jadi saudara-saudari, jangan kita fikir pasal kenapa tak bantu dalam negara ke luar negara. Islamic Relief kita ada cawangan di 45 buah negara. Kita dah 36 tahun buat benda ni. Kita bantu lebih daripada 130 juta orang. 130 juta orang, 36 tahun pengalaman, dan yang menderma pun semua daripada European Union punya government, setinggi-tinggi US government sampai kepada individu. Tapi EU antara penama, of course European Union, Swedish government antara tu. Walaupun kita Islamic, Abanal, tapi kalau kita ikhlas buat, kita buat secara profesional, orang kata peace of mind lah, bagi dekat korang ni insya-Allah sampai. Faham. Jadi yang saya nak katakan di sini ialah
walaupun 120 juta, 130 juta orang yang kita dah bantu, kita kena ingat dalam keadaan kita sedang sedang berbincang pada hari ini, lebih pada 900 juta orang masih tidur dalam keadaan lapar. Itu yang saya selalu beritahu pada saudara. Satu daripada setiap 7 orang hidup atas dunia pada hari ini tidur dalam keadaan lapar. Faham. Dia malas ke? Tak juga. Betul. Kadang tak ada peluang. Ya. Jadi di situlah RM150 yang kita beli ni, RM20 yang kita beli ni bukan untuk IRM Faham. Kami ni jembatan je. Ya, faham. Kita jembatan saja Ya. apa ni rantai. Tapi nikmat dia ialah bila you dapat tahu yang that mangsa banjir or that ibu tunggal or that siapa sahaja tu akan dapat menjadi manfaat. Ya, betul. Itu yang saya selalu ingatkan bahawa kita tak semestinya kita berada di lapangan. Cerita indah ni kita akan rasa kongsi kalau kita menjadi penderma tetap pun. RM50 tuan-tuan. Kalau nak fikir RM50 tak cukup ni, tuan-tuan takkan kata nanti tunggulah ada dalam RM5,000. Ada RM5,000, saudara kata RM5,000 tak cukup. Saya biasa berjumpa dan saya lalu juga hidup tu. Saya mula bekerja dengan gaji saya RM1,025. Jawatan saya terakhir gaji saya adalah RM23,000. Kalau nak fikir tak cukup ni, sentiasa tak cukup. Ya. Tetapi oleh kerana saya dibesarkan oleh seorang bapa saudara saya yang bagi tahu, salah satu hantu yang akan mengejar kita sampailah ke liang lahat ke dalam kubur adalah duit. Jadi dia bagi tahu kat saya, nak kurangkan hantu tu kejar, kurangkan duit tu daripada belanja sikit. Jadi arwah bapa saudara saya ni, nama dia Samsudin. Memang saya tahulah dia kalau jual kelapa 10 biji tu, on the way balik tu hasil kelapa 4 biji je. 6 biji tu dah hilang kepada saudara mara dan kenalan-kenalan dia yang miskin di sepanjang jalan. Sebab jual kelapa tu kena masuk ke pekan. Jadi dapat jual kelapa dapat RM1. Tahun-tahun 70-an tu RM1, RM2 besar. Tapi balik rumah sampai ada 60 sen je. Yang lain tu kawan saya. Jadi dia mengajar saya bahawa tapi Alhamdulillah saya melihat bukti dia mati tenang je, baring atas sofa, jumpa semua anak-anak. Lepas tu dia kata nanti kalau tak bangun pukul 12, kejutkan dia untuk solat malam. Kejut pukul 12.30 dah tak ada dah. Itu saya gambarkan bagaimana bapa saudara saya percaya bahawa hantu yang paling besar dan yang akan mengejar. Hantu biasa dia kata kejar, panggil bomoh hilang. Duit, hantu dia akan kejar kita daripada sampai alam kubur, sampailah besok di padang mahsyar. 3 ta tu. 3 ta tu ya? Ya. Ada ustaz sebut 3 ta. Harta, tahta. Dengan apa... Saya tak nak sebut wanita. Kata janda. Tapi lelaki pun... Ini untuk orang lelaki. Untuk wanita tak ada salah apa-apa. Untuk orang lelaki. Okay. Tak, lepas tu, sebelum buka ni, maknanya kita jangan tunggu kaya untuk menderma. Betul. Kita menderma sampai kita jadi kaya. Kalau kita jadi kaya. Kalau kita tidak jadi kaya secara fizikal pun, saya jumpa dengan manusia yang dia boleh beli tilam yang paling canggih, kereta yang paling canggih, tapi dia tidak mendapat nikmat untuk tidur nyenyak. Betul. Sedangkan di Afghanistan, saya tidur B-52 bomber lalu ke atas pun saya boleh tidur nyenyak. Saya tak tahu ini dalam keadaan bom tu akan turun bila-bila masa pun saya dah tak fikirlah. Bila reda dah sampai ke tahap yang tertinggi, itulah hidup akan rasa bahawa bagaimana Tuhan dekat dengan kita. Reda ni kalau nak dapat tuan-tuan, itulah bila ada RM10, derma RM3. Jadi lepaskan dengan reda. Jadi RM7 tinggal dalam poket tuan-tuan, dapat makan mi goreng RM2. Dia punya rasa tu lain. Sebab RM3 reda. Tapi nak tunggu ada RM100 bagi orang RM10 tak dapat. Sebab benda tu bagi. Dia tak bagi dalam keadaan. Jadi makan pun rasa tak kenyang. Itu saya cerita bab-bab dia barakah lah tu. Barakah keberkatan. Saya naikkan sehelai dulu seluar ni sugarcane. Siapa yang nak buru sugarcane belanja ni, saiz 27 je. Sugarcane saiz mati ni untuk mereka yang mengejar saiz mati. 27, panjang dia 36. Sugarcane Ini sugarcane Japan button. Okey. Saya pegang kain, saya bagi tahu kata ini adalah kain tak sampai 14, tetapi kain denim lama menggunakan kocek cotton ni. Ini kalau saudara nak tengok edisi dia adalah tengok kocek dia, bahasanya dia adalah edisi istimewa dengan rebate nombor 7 dia ni. So kalau saudara nak, lock saja 150. Saya lepaskan ni saya 27, saya tahu ini susah nak cari pembeli ni. Tapi beli untuk derma, lock saja 150 je bagi 150 je. Okey, 150. Siapa nak, lock sugarcane. Kemudian saya akan naikkan t-shirt ni. T-shirt ni apa t-shirt je? Adidas baru, dead stock. Okey, ini pit 18 je sayang. Saya tak mau jual 2 sebab takut tak dapat. Ini pit 18. Siapa nak, lock 80 Adidas. Lock Adidas 80. Jalan. Saya naikkan yang kedua. Pit dia juga 18. So Nizam, 2 orang akan dapat Adidas ni So Adidas pit 18 80. Okey, settle bab tu. Kita akan sambung lagi dengan cerita Tuan Haji. Saya nak tengok saya hidup jap. Saya hidup saya nak tiri confirm tak ada. Okey. Ini ada seorang lagi infak. Ini adalah 32. Ini almost hidup lah 32 41 menggunakan cutting diamond ni. Tengok potongan bawah dia adalah diamond. So biasanya saudara
Okey, ini Khairaini sahabat garasi member kita ni dalam ni dia infakkan semua barang-barang ni untuk dijual. Baju tadi daripada Syabab Muhammad Sevik dia punya Muhammad Sevik Mehmet Sevik. Dia mungkin tengok malam ni cuma dia tak berani cakap sebab bos dia ada. Selalu kan dia banyak tu kalau dia masuk tu, kalau ada dia macam-macam dia ceritanya. Malam ni bos dia ada, dia diam. Ini saiz 32, infak tapi kain cantik tuan-tuan. Saya sedang value kain dia dulu untuk pemain kain ni. Dia bukan kepala. Saya tak dapat tengok brand dia. Okey, saya tengok dah tahu ini Uniqlo. Confident je. Okey, lock sajalah. Saiz 32. Siapa nak yang diamond ni lock RM80. So lock 32 RM80. Settle. Tu Haji, saya nak minta Tu Haji cerita satu lagi lah. Tu Haji kata banyak tak boleh lupa. Tadi kita dah dengar Bangladesh dan saya pernah Afghanistan. Saya pernah dengar cerita kat dia orang tentang replacement, dipanggil pelarian dalam IDPs, negara. Dalam sebutan sebenar dia? Internal displacement person. Internal displacement person. Itu orang yang berada dalam negara tetapi kehidupannya seperti pelarian. Kami tak pernah tahu tentang Sri Lanka. Boleh Tu Haji share supaya mereka faham saudara Islam kita di Sri Lanka. Sri Lanka ni pun lebih kurang macam tu. Saya masuk ke kawasan Amparam. Dari Amparam Colombo? daripada Colombo 7-8 jam juga. Jalan raya pun baik sikit daripada Bangladesh lah. Tapi kawasan-kawasan ni adalah kawasan yang dikuasai oleh LTTE, Tamil Ilam. Yang no-go kepada civilian no-go. Tapi rezeki kami alhamdulillah, terutama sekali orang Islam, lagilah susah nak masuk kan. Dan pada even sekarang ni isu pembakaran jenazah orang Islam COVID-19 kan, yang kerajaan Sri Lanka mengeluarkan arahan untuk dibakar. That become a very big issue sekarang. Dia orang Islam tak gembira sebab kita ke bumi kan, bukan nak dibakar cara dia. Tapi maksudnya saya pergi ke situ, antara keluarga yang saya visit ialah budak 13 tahun bernama Abdul Hakim. Saya kata, cita-cita you nak jadi apa? Cita-cita dia kata dia nak jadi seorang pendidik dan seorang imam. Sebab role model dia lah ayah dia jadi imam di surau seberang jalan. Jadi surau tu jangan fikir macam surau kita lah. Ya, faham. Tapi malangnya setiap petang dia kena 2 jam. Kalau ada video, saya tak tahu video tu akan ditunjuk ke tidak. Dan saya cuba buat apa yang dia buat. Kerja dia apa tahu? Kerja dia ketuk batu, because kontraktor akan hantar batu bongkah besar ni. Ketuk sampai dia jadi kecil, sampai jadi untuk kerikil. Sampai jadi kerikil untuk buat projek jalan raya dan sebagainya. 2 jam setiap hari, itulah kerja budak tu ngetuk. Saya ketuk 2 minit pun Allah. Tapi Abdul Hakim ni itulah yang dia buat. So, untuk dia hanya mendapat RM20 satu minggu. RM20, 2 jam ketuk untuk dapat RM20 satu minggu. Seminggu. Allah Akbar. Jadi apalah RM100-150 ni. So itu. Jadi isunya pendidikan. Tapi yang menariknya kerajaan Sri Lanka dia macam macam kemudahan asas tu dia cuba sediakan kepada semua rakyat dia. Tetapi persoalannya ialah apabila sampai kepada sekali lagi isu pendidikan, isu peluang. Peluang tu agak susah untuk ni. Kan sebagaimana yang kita tahu kan, akhirnya pendidikan ni adalah aset yang paling besar untuk menghidupkan balik satu ummah dan sebagainya kan. Sama macam kita punya kegusaran sekarang untuk Syria, Yemen dan juga Iraq. Sekiranya pada hari ini berlakunya keamanan di Syria, kita kehilangan 1,5 generasi anak-anak yang tak ada pendidikan. Tak ada pendidikan, because nak pergi ke sekolah dan sebagainya, tak ada sekolah. Kalau bila balik umur dah 16-17 nak mulakan sekolah. It's already ni. Jadi di Sri Lanka pun itu antara projek yang kita buat lah, isu pendidikan dan membangunkan kehidupan mampan, dan kita pastikan bahan-bahan yang dia boleh jahit tu, jahitan yang dibuat oleh ibu dia, oleh nenek dia dapat dijual. So kita cuba pastikan pasaran itu berlaku. Selalu IRM cuba bawa keluar, pasarkan di luar. Islamic Relief Sri Lanka yang menguruskan. Menguruskan. Semasa tsunami di Sri Lanka, kita dapat projek untuk buat rumah. Jadi kita bina rumah untuk maknanya masa-masa tsunami kan. Dan rumah-rumah itu, apartmen itu masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi persoalan untuk orang Islam ni, satunya mungkin sedikit diskriminasi, yang keduanya peluang lah. Ya, peluang. Berapa ribu orang Islam di Sri Lanka? Allah, saya ada yang itu saya pernah baca dulu replacement adalah hampir 120,000 waktu perang tengah mendadak dan mereka terjebak di tengah-tengah zon perang. Kemudian orang Islam dihalau keluar kerana mereka dianggapkan sebagai tidak diperlukan oleh kedua-dua pihak yang bertempur. Jadi tapi kan bila Abang cerita pasal ni, saya nak beritahu macam ni lah ya. Sebab itu saya kata pasport kemanusiaan ni yang kita buka kepada semua saudara-saudari, jangan kira banyak ataupun sikit, RM1 ke RM2. Yang pentingnya kita konsisten. Sebab
pasport ataupun lebuh raya ataupun jembatan yang kita buka ni, dia tak mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Faham. Dan kemudian macam contohnya di Libya. Saya cerita di Libya sempat masa tu dengan Nazir Kahar semua masa. Saya tak sempat Libya. Saya sempat. Okey. Masa Gaddafi nak ni tu. Dan kemudian apabila saya berada di Tunisia, di Tunisia pihak Bangsa-Bangsa Bersatu memberikan kami bajet untuk set up camp pelarian. Bagi pelarian Libya. Abang tahu yang keluar daripada sempadan Libya tu semua kereta lebih canggih daripada kereta kita tau. Orang kaya yang lari semua. Orang kaya dan juga orang tidak kaya, sebab nak keluarkan duit bank dah tak boleh ni. Nak bisnes tak boleh, kedai dah tutup. Akhirnya mereka menjadi pelarian juga. Tapi yang saya nak sebut di sini ialah mereka ini tersepit di dalam keadaan konflik pertelagahan antara mereka adalah orang biasa macam kita juga. Sebenarnya kadang tak tahu apa pun, mereka hanya nak setakat meneruskan kehidupan mereka, tapi mereka tersepit dengan benda-benda sebegini. Okay. Niza, semua dah lock habis ke yang dah naik tadi? Ya. Okey, lock habis. Alhamdulillah. Lembut hati saudara semua. 4 negara tahu, walaupun ini untuk banjir dalam negara, tapi saham tu akan pergi sangat jauh. Sangat jauh. Apa dia? Sugarcane masih ada. Okey. Adidas selai lagi tu, tolong lock RM80 je Adidas tu. Tak ada orang lock Adidas yang kedua, orang ada lock tunggal sebenarnya Adidas, kita sediakan 2. So lock lagi satu Adidas untuk RM80. Dan saya naikkan selai lagi saiz 29 juga ni. Saya nak minta 29 panjang 43 ni, button juga. Kepala kain Japan ni. Cuma saiz dia saiz mati, tapi saya rasa 29 ramai player yang ada 29 ni. So player 29 saya nak minta barang ni 100 je. Bendang ini adalah Hystereo, pernah dengar dah dulu naik, bahasa saya gelap dulu sebut Hystrik. Ini adalah Hystereo, siapa main brand Japan dia akan tahu Hystereo ni. Lock saja Hystereo ni 100. Sekarang saya combo je. Hystrik. Itulah saya sebut Hystereo, barang saya tak main, zaman saya tak ada. Okey, sekarang ni saya nak combo Sugarcane dengan Hystrik ni, lock je 200. Cepat dan mudah bagi player saya 29 dapat satu. Yang ini saya rasa Sugarcane ni menang. Kapal kain juga. Dua-dua adalah salvage. So lock saja 2 salvage ni 200. Saya nak mudahkan cerita, siapa lock 29 makan Sugarcane dan Hystrik tu. Saya okey, 29 tolong lock. Ni 200 je saya belanja. Tuan-tuan dan perempuan, sebab kita nak cepatkan benda ni, tolong bank in segera 24 hours. Saya naikkan 32. Panjang 37. Saya nak combo je saya 32 ni, kalau ada 32. Senang untuk saudara lock. Okey. Saya nak lock je 32 dan 33 ni mudah. Saya tak mau panjang malah ni. Siapa nak lock saja ni Oririn Siapa main brand Japan dia tahu ini. Oririn yang ni panjang dia 33, panjang 42. Dengan yang ini. Siapa nak lock saja combo 32, 33, 100.5. Lock saja combo 32, 33, 100.5. Saya nak habiskan sebelum kita pergi kepada untuk yang tak mau lock, saudara boleh derma dengan nombor akaun yang Mahfuz tengah scroll tu. Masuk dan derma macam saya kata. Jangan tunggu banyak, RM2 adalah sebuku roti. Sebuku roti sangat penting daripada ibu yang makan batang ranting kayu yang tu Haji cerita tadi. Itu saya kata RM2. Yang penting adalah latih diri. Latih diri. RM2, RM3, RM2, RM3. Latih diri. Yang pentinglah dia. Lepas tu latih kalaulah saudara orang yang nak mencabar nikmat sedekah. Mana nak tahu macam saya ni hati keras, muda-muda nak cabar nikmat sedekah. Sedekah RM2, lepas tu tengok 2 hari apa nikmat dapat. Kalau dapat, tambah jadi 4. Kalau tak dapat, tak payah sedekah. Kalau saudara lah pemburu nikmat. Tapi orang yang berpegang pada janji Allah, dia tak memburu nikmat kerana dia tahu sedekah adalah amal jariah yang berlari-lari. Derma aja. Ini saya naikkan saiz 29 Levi's. Saya malas nak cerita banyak ni. Levi's 504, saiz 29, panjang 43. Siapa nak lock saja Levi's ni RM80 untuk infak. Dan saya naik combo 28, 29, senang. Siapa nak lock saja 28, 29. Yang ni Levi's 504, saiz 29. Yang ini 28. Barangnya adalah 7. Okey, saya nak benda ni, 2 line ni. Siapa nak lock je 100. 28 dan 29 ni dah. Kita infak, kita bagi je combo ni 100 untuk 28 dan 29. Selesai dah, tak ada barang infak. Sekejap lagi. Adidas ada slide. Halo? Tak ada orang 18 kan nak makan Adidas ni, RM80 je. Saya buka. Kadang-kadang tak buka, dia kena buka. Okey, ni 18. Barang NOS, New Old Stock. New Old Stock. Dipanggil NOS. Okey. Ni barang NOS, PIT 18S sayang. Lock RM80. Wangnya akan diinfak ke RM, tapi RM dah sebut kata bayangkan dalam itu adalah
mereka-mereka yang Tuan Haji cerita. Jangan bayang Tuan Haji ni. Ya, Dia dah cerita lah. Sri Lanka orang makan ranting kayu. Jadi jangan mati dekat logo ni. Nanti saudara kata duit ni sampai tak. Bayang ni cerita tadi tu. Okey, tak pernah saya bayang pun saya dah berjalan kata tuan-tuan. Saya tak pernah lihat mendengar cerita bagaimana seorang wanita makan ranting kayu untuk hidup. Ni hebat pengalaman Tuan Haji jumpa tu. Okey, so Adidas 21 je. Nak laju je. Okey. So nanti kira total berapa ni Zai? Total infak tu kalau tak ada kita tambah barang je untuk infak. Sebab saya target malam ni adalah infak. Nanti Nizam bagi report dan kita put satu target. Mana yang tak mau infak dan saudara adalah nak menjadi penderma yang senyap. Tengok nombor akaun yang Mahfuz pergi. Dan saya cadangkan saudara follow Facebook ARM. Semua Instagram ada. Saya sedang berkempen untuk melancarkan 14 hari ARM di garasi ni supaya lebih banyak cerita kita dengar. Sebab saya beritahu dekat saudara, kadang-kadang nak bersih hati ni lembut, nak suruh pergi masjid. Kadang-kadang takut juga dengar cerita syurga neraka. Tapi kita ni masuk dalam kategori boleh lembut hati dengan mendengar derita manusia kita banding dengan nasib baik. Jenis orang ni kena tarbiyah ni macam-macam. Saya kalau kena tarbiyah dengan ustaz saya cepat merah telinga. Tapi kalau kena tarbiyah dengan orang macam Tuan Haji ni saya punya fikir akan berkembang. Sama-sama kita. Saya kalau dengar syurga neraka ni saya tak, tapi kalau fikir mengatakan berbuat baik ni Allah redha akan kamu, dia cepat sikit. Lain orang ni lain pattern dia nak ditarbiyah. Jadi kita akan buat 14 hari dengan RM dengan sasaran untuk mengumpulkan RM30,000. Saya akan pilih tarikh yang sesuai. Kalau Tuan Haji agree, kita akan buat kempen 14 hari bersama RM dengan target RM30,000 wang untuk diinfakkan. Nanti kita fikir macam mana cara dia. Tapi tuan-tuan daya beli sangat kuat. Saya tak fikir 14 hari adalah susah untuk kita kumpul RM30 dalam untuk memastikan kita dapat infak kepada RM, membantu di kala sukar ni. Walaupun saudara menderma RM2 dengan follower kita yang aktif sekitar 12,000 orang ni, tak ada masalah. Kita boleh buat macam ni. Macam kita mengulangi sejarah semasa di TV Hijrah dulu. Ya. Macam mana kempen yang kita buat wakaf Telaga Air tu. Ya. Yang akhirnya siap dan kami rezeki kali kedua pergi. Masuk ke Somalia. Bila saya jumpa dengan duta Somalia dekat sini, dia kata, brother, you check with your intelligence. Ini kawasan merah ni. Bukannya zon merah COVID. Zon merah sebab kawasan yang sangat bahaya. Ganas. Asyabab. Ya, betul. Alhamdulillah. Masih siap. panjang umur dan balik dan siap. Sekarang Syabab pernah cerita, masuk tu bertarung dengan maut kerana... Oh, dia dah cerita. Dia cerita tu hari, kata Syabab menguasai kawasan tu. Bila dia orang masuk, nasib baik penginjau dapat bagi tahu, lari keluar, Syabab on the way. Rupanya Syabab masuk, yang gemuk tu dia dikejar Syabab yang ada machine gun. Jadi Syabab gemuk lari kerana dikejar Syabab. Okey. Berapa collection semua? Dah lock dah semua? Okey, kita nak naik combo 32. Oh, dah lock. Settle lah. Saya tak kau umum. Yang tu kau ni. Dah lock jalan. Tak ada sold out Okey. Oh, ini baru out. Okey, ini barang siapa, Jack? Oh, Lalan. Ya Allah, alhamdulillah Lalan tiba-tiba dia fikir akhirat hari ni. Lalan Happy Bear tu dia kena dia infak RM 250 kepada RM, tapi dia terus kat dalam akaun. Ya. Kalau siapa yang nak masuk tunai, tak payah ke akaun garasi. Saudara nampak akaun RM yang Mahfuz tengah crawl tu, terus saja ke akaun tu, masuk dan pindah. Saya cadangkan untuk kami punya rekod juga. Kalau boleh beritahu ke WhatsApp center kita supaya kita boleh bagi receipt sikit. Saya tahu mungkin dia orang tak nak receipt lah kan. Tapi ini satu benda yang kita kena budayakan juga, bahawa ramai orang yang baik nak buat kerja baik ni pun susah. Kita nak memudahkan. Tapi dalam masa yang sama ramai juga yang kadang-kadang malangnya mengambil kesempatan. Saya mengambil kesempatan di atas kebaikan kita. Betul lah kita boleh kata tak apalah aku bagi ni, itu antara kau dengan Allah Ta'ala. Betul. Tapi dalam masa yang sama dia dah menjadi satu scam, satu tu yang kita kata kalau boleh tak apa, kita akan jaga, kita akan soroklah nama, tak takut riak ke apa kan. Tapi bila kita tahu kita boleh keluarkan resit tu, sekurang-kurangnya proses tu dia lebih telus. Ketelusan dari segi proses. Ke pusat WhatsApp macam mana? Ada nombor WhatsApp Saya rasa nombor WhatsApp. Apa dah naik nombor WhatsApp tak? Okey, lengkap semua. Bila saudara dah dah masukkan duit ke dalam RM bagi dekat saudara resit tu saudara hantar ke pusat WhatsApp. Okey. Cuma untuk garasi tak susah sebab nanti bila saudara bayar, garasi akan hantar melalui garasi punya akaun resit. Senang. Cuma malam ni kita nak announce je supaya Tuan Haji tahu berapa yang kita dah
collect supaya nanti duit tu kita bayar penuh pada Tuan Haji. Untuk pos malam ni akan ditanggung oleh garasi. Jadi garasi punya infak adalah menanggung kos pos supaya clean yang saudara beli tak didejaskan oleh potongan kos pos. Okey, kita akan tanggung semua kos pos. Ini package 31 pula untuk mereka yang nak memburu 569 golak kau ni, di dalam libas golak kau. Saya selalu gelak bila dapat nombor 569 ni. Dan Lalan bagi dengan kepala kain Edwin ni, siapa nak salvage Japan, Edwin 32 panjang 41. Okey, dua line ni, satu 200, satu 80. Kau nak minta berapa? Okey, siapa nak lock je 200. Satu kepala kain, satu Levi's. Barang adalah barang 380. Siapa nak bayar 200 je. Lalan preview sikit je seminit. Sambil tu kita akan selalu dengar suara Tuan Haji. Sebelum saya naikkan collection Star Wars pula. Ada orang nak infak Star Wars lah tuan-tuan. Tapi tak apa, kita dengar cerita. Nanti admin akan umum keseluruhan infak. Kami akan tanggung kos pos, dan selepas ada membuat pembayaran dalam 24 jam, kami akan pindahkan ke akaun ARM dengan resit. Sebab senang, sebab garasi trading bayar, garasi trading hantar satu resit. Bagi saudara yang nak menderma malam ni, lepas je saudara bayar ke akaun tu, resit tu hantar ke pusat WhatsApp. Sebab malam ni lengkap Mahfuz naikkan FB, IRM dan juga pusat dan juga tempat WhatsApp dia. Tapi maksudnya kalau tak hantar ke WhatsApp center pun tak apa, kita waktu yang ada ni semua kita akan masuk untuk masa banjir. Sebab tahu kan hours ni kan. Anggap sebagai ni derma masa banjir. Saya lagi tu saya nak tanya Tuan Haji mengenai pelarian yang dibantu oleh RM yang ada di Malaysia. Saya satu Tuan Haji, saya selalu didik tentang hatred dan kebencian. Kita punya kebencian kepada pelarian Islam. Saya selalu bagi gambaran kata alangkah baik orang Eropah menerima jutaan orang Islam di Eropah yang lari daripada perang. Dan orang Eropah menyediakan tempat, bagi rawatan, bagi duit. NGO Eropah turun sampai ke tahap suap makan kepada orang Islam. Itu kadang-kadang Tuan Haji ada pengalaman. Kita nak lembutkan hati, kita tak marahlah Rohingya bela kambing dalam rumah, Rohingya apa. Kita nak didik untuk apa pun benda tu, Allah tak izinkan kita untuk membenci saudara seagama. Jadi Tuan Haji mungkin ada sikit nasihat dan juga apa yang RM buat untuk bantu pelarian macam-macam. Saya dengar Palestin, Syria yang mereka bantu. Kita 45 buah negara kan, dan juga yang dalam negara. So ringkasnya macam ni lah, Nabi SAW mengajar kepada kita, kalau kita nak dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita kena mengasihani orang. Simple. Simple. Itu formula yang simple, dan dia menjadi resipi kesihatan juga. Kita menderma RM1 setiap hari, 50 sen setiap hari. Kita tak ada rasa dendam kepada orang. Itu semua adalah resipi kesihatan. Dan kita boleh senyum. Bangun pagi ringan ni, senyum. Tak ada apa dah. Orang nak cakap belakang kita, orang nak ni apa semua tu, itu antara dia saham. Dia sebenarnya cerita pasal cakap belakang ni, ataupun gosip dan sebagainya ni kan. Maknanya dia memberi saham free pada kita tu. Kita relax kan, kita berjalan terus kan. Ya, betul. Kita tak ada apa nak terus. Tapi balik kepada pelarian ni, satunya mereka tidak memilih untuk menjadi pelarian. Kita ada lebih kurang 66 juta orang, suka ataupun tidak, more than 65 million people sebagai pelarian dalam dan luar negara, lebih daripada 23 buah negara. Majoriti adalah Muslim. Unfortunately, majoriti adalah Muslim. Satu, saya nak beritahu pengalaman pelarian-pelarian Syria dan juga daripada Timur Tengah, Nigeria dan sebagainya, yang lari melalui Libya, naik ke Italy. Melalui laut tu. They landed in Lesbos. Dalam keadaan tu ramai yang mati juga. We were in Lesbos. Antara NGO yang ada menunggu mereka di Lesbos. Lesbos adalah island yang paling selatan. Menghadap laut. Saya lupa laut apa. Laut apa ya? Lupa dia orang lari. Mediterranean. Dia cross daripada Afrika, laut Mediterranean dan masuk ke Itali. Lesbos, bandar paling selatan untuk menghadap untuk masuk ke Europe. Yang kita tunggu di situ satu bandar. Kemudian mereka naik ke Germany, Islamic Relief Germany dan Islamic Relief Sweden pernah berpengalaman membantu mereka. Jadi satu saya nak beritahu, jangan kita marah pada orang lain. Kita kata ini isu kristianisasi lah, apalah semua. Dalam keadaan orang susah, siapa yang tolong tu kadang dia akan terhutang budi. Faham. Dan kalau kita lambat buat kerja kita, orang lain buat kerja dia yang sepatutnya kita buat, yang kita nak marah dia. Kristianisasi lah, gereja datang dulu lah. Itulah terang saya kata, saya sebenarnya tak ada masa untuk benda-benda negatif macam ni. Sebab tanggungjawab yang ada tu lagi banyak daripada tanggungjawab yang ada tu lebih banyak pada masa yang ada. So we should focus and cuba bantu apa yang boleh. Now balik kepada Malaysia ni, of course kita ada sekolah di Kajang untuk anak-anak Rohingya, lebih kurang 40 hingga 50 orang anak-anak Rohingya yang kita bantu.
Tapi kita sekarang ni kita buka juga kepada pelarian lain yang boleh. Tapi oleh kerana kekangan dari segi bajet, kewangan dan sebagainya. Ya, betul. Dan itu pun dipanggil sebagai pusat latihan alternatif. Dia tak boleh panggil sekolah. It's an alternative learning center. Ya. ALC. Kita follow SOP daripada Kementerian Pendidikan dan MKN pun tahu kita buat satu dengan Baik, apa pun nak ataupun tak nak, kita dah ada 3 generasi tau pelarian Rohingya di Malaysia. Dah generasi ketiga. Mereka dah sebahagian daripada kita. Kita nak komplain, kita nak ni pun, mereka adalah lalu lalang ni dalam keadaan kita. Dan kalau kita tak membuat sesuatu untuk at least memberi pendidikan dan sebagainya, nanti dia akan jadi isu sosial yang besar. Dan benda tu akan mengesani kalau tak kita, anak cucu kita. Faham. Dan kemudian Allah Ta'ala takkan tanya apa hasil dia. Allah Ta'ala kan saya sebut tadi, kita ni sedang menjadikan jawapan tau. Dan kadang-kadang saya kata, ya Allah, saya berdoa supaya kita ni ada jiwa yang qanaah. Betul. Kadang-kadang apa ni, kalau qanaah ni apa, kita bersyukur. Ya, dapat 1 juta kita bersyukur, dapat 100,000 kita bersyukur, dapat 1,000 pun kita bersyukur. Betul. Kan? Betul. Tapi kadang-kadang tak tahulah, kalau ditakdirkan besok saya dapat 1 juta ke apa, takut goyang lah pula kan. Kan? Selalunya macam tu. Orang yang tak qanaah dia. Tapi maksudnya dalam hal ini kita sekali lagi cuba menjadi jambatan kemanusiaan itu untuk membantu dulu pelarian Afghanistan, Syria dan sebagainya. Daging korban saya selalu tengok kempen Ramadan dan sesuatu dengannya. Supaya dia orang merasa makan daging setahun sekali bila hari korban. Tapi tanpa kita meninggalkan, sebab dalam KPI saya, target saya setiap tahun 30,000 rakyat Malaysia yang susah pun kita kena bantu. Ya, itu saudara kena faham bahawa mereka ada akaun domestik. Macam malam ni pun kita tumpu pada akaun domestik. Tapi saudara dah dengar juga tadi kata orang makan ranting kayu, bagaimana projek yang membantu miskin di Bangladesh berjaya. Kita harap projek itu berjaya di Sri Lanka. Sebab kita tak mungkin membiarkan mereka begitu saja walau mereka adalah orang dianggap sebagai warga negara yang tidak macam mana dia pelarian di dalam negara. Okey, saya naikkan ni barang lelong je Okey, ni barang infak je. Ramai ni orang menginfak barang mana ni. Okey, saya tak mau pening kepala. Saya akan bagi log dua-dua je sebab saya nak cepat. Tak apa, saya selalu bagi tahu takkan ada benda keadilan. Yang penting adalah berebut buat amal. Jangan minta keadilan daripada saya. Berebut buat amal. Jadi jangan duk petikai kata saya naik berapa lay ni. Okey, saya naikkan sekarang combo 19. Tak jumpa saiz ni. Okey, saya naikkan combo 19. Star Wars dengan Mickey Mouse. Star Wars dengan Donald Duck. Okey, ni ring jangan tanya aku vintage ke tak vintage. Aku malas nak check ni kerja amal. Tapi logo dia adalah Tokyo Disney. Bersaiz 19, panjang 26. Dia orang buka harga 70. Yang ni adalah Star Wars 1923, dia orang buka 60, jadi 130. Siapa berani infak 150 lot combo 19? Ini saya nak tengok siapa pemberaninya yang barang 130 selalu kau minta kurang. Hari ni barang 130, joki nak tengok siapa berani infak 150 untuk mendapat satu Donald Duck keluaran Disney Tokyo dan satu Star Wars di bawah logo Star Wars. Okey, lock saja 19 150, settle. Ini barang last untuk infak malam ni. Nampak macam barang ini adalah Nike Athletics. Ini NOS RM60 dia orang minta. Okey, Hanafi orang berani lock lebih RM20 daripada harga pasaran. Ini satu lagi nak cari 20 panjang 27 dia orang letak 60. Ni NOS NOS New All Stock. Ini Adidas juga RM60. Dua line 120. Siapa nak lock saja 20 combo ni 100.5. Ini yang terakhir akan ditawarkan malam ni untuk infak. 2 line 100.5 lock combo 20 untuk mendapatkan Nike Air dan Adidas. Okey. Saya nak minta bahagian akhir daripada Tuan Haji tentang rumah ni kita selalu cerita saja. Cuma saya tak tahu dari point of view saya hanya nasihat kata kasihan. Tapi Tuan Haji boleh bagi tahu bukan soal kasih. Ini soal mengubah kehidupan orang. Jadi Tuan Haji boleh cerita beberapa benda yang Tuan Haji rasa terutama sekolah di Gaza. Macam mana sekolah tu boleh mengubah rakyat Palestin sekurang-kurangnya di tengah perang dia masih ada ilmu. Ya, saya bagi satu contoh. Kita Islamic Relief di Gaza sudah pun berada di sana lebih daripada 25 tahun. Kita kena faham kami ada petugas sepenuh masa profesional, semi-profesional. So dia orang tanya, habis tu kalau kena bom dengan Israel, kalau kena bom matilah semua. Habis tu
kita derma untuk sekolah, untuk buat hospital semua, kena diteruskan juga. Ya, Kalau kena bom, teruskan juga. Sebab persoalannya, macam saya sebut awal-awal tadi, ialah Allah Ta'ala membuka peluang ini untuk kita membersihkan hati dan jiwa kita. Kita nak jadi insan yang prihatin. Dan saya nak sebut juga, sebenarnya antara yang semakin pupuskan ni ialah jembatan kasih sayang. Setuju. Suami pukul isteri, isteri pukul suami, dera anak, dera apa, semua ni dah semakin pupus. Itu sebab dunia prihatin ni penting. Dan marilah kita bersama-sama menjadi ejen sumber kasih sayang ini. Dan ejen pengislahan, perubahan untuk sumber kasih sayang ini, dia okey kalau infak. Tengoklah, luar biasa lah hari ni. Ada orang mungkin boleh supply jeans dan sebagainya. Ada orang okey infak. Ada orang macam saya okeylah turun sebagai frontliner. Ya, betul. Tapi rantaian tu jangan kita putuskan. Dia kena lengkap dia punya ekosistem amal tu. Ya. Betul. Banyak sikit bukan persoalannya. Persoalannya ialah ikhlas dan kita jadikan dia sebagai budaya kita. Istiqamah dia tu. Istiqamah, konsisten, berterusan. Kurang-kurangnya saya fikir. Jangan tunggu ikhlas baru nak buat. Takut memang tak ikhlas. Tak ikhlas. Buat dulu kemudian biarlah ikhlas tu buat terjadi. dulu, insya-Allah dia akan menjadi proses. Betul, saya pun 40 tahun. Dan masih belajar lagi. Betul. Dia panggil practice make perfect. Kalau Practice main bola tu practice barulah perfect. Ikhlas tu practice baru datang. Tapi saya rasa tak perlu fikirlah. Berbuat baik ni Allah tengok dan dia tahu. Dan kemudian saya nak beritahu fastabiqul khairat. Cepat-cepat buat, cepat-cepat. Dah dapat ni, saya sekurang-kurangnya tanggungjawab saya. Terima kasih kepada Banal Garasi TV yang masih ingat membuka jalan dan ruang highway itu. Sekarang ni terpulang pada saudara-saudari di luar sana. Saya menjadi saksi di hadapan Allah SWT bahawa melalui Garasi TV Abanal punya pahala ni kan, dia dah kalau kita nampak tu ya Allah kan? Tapi dah sampaikan. Sekarang ni saudara-saudari, tuan-tuan kena terus panjangkan benda tu. Macam saya kata tadi, tak boleh lock ni. Saudara nampak nama akaun tu, RM2 adalah sebuku roti, tuan-tuan. Sebuku roti kalau diukur dengan ibu tua yang wanita yang makan ranting kayu tu, saudara boleh fikir, RM2 juga adalah sebuku roti dalam keadaan orang di banjir tu sekarang. Sebuku roti besar makna dia sekarang. Sangat besar. Untuk kita sebuku roti bukan apa-apa, tapi dia tu bantu. Pergi saja ke akaun IRM, cuma dia kata tak payah panjangkan ke WhatsApp sebab mereka akan lock hours live ni sebagai masukan untuk tabung ketika berada di sini. Cuma maaf, tadi cerita pasal Gaza dan juga sekolah kan, memanglah sekolah kena bedil tu biasa. Sekolah ni jangan fikir macam sekolah kita sini ada bangunan cantik dan sebagainya. Tapi kami terus membina sebab sekolah-sekolah ni kadang-kadang di dalam celah-celah bangunan, di bawah runtuhan dan sebagainya. Sebab hasil daripada tu, saudara-saudari, masuk RM1, anak-anak di Gaza tu, kita tahu tak, per kapita dari segi statistik, orang Palestin ni mereka melahirkan saintis-saintis terbaik dunia. Ya, betul. Mereka melahirkan, tak dapat dinafikan. So saham kita ya Allah pergi jauhnya, betul. Dan bergenerasi. Betul. Inilah kita kena fikir bila kita masuk dalam banglo 4x6 kat bawah tu, kalau jumpa banglo lah. Tapi separuh tu mungkin tak tahu meninggal kat mana. Betul. Expiry date kita tu tak tahu dekat mana. Betul. Sebelum benda tu berlaku, kita nak cuba bayangkan bila kita dah tak ada nanti apa lagi yang boleh terus automatik menolong kita kan. Faham. Inilah antara. Saya pun berasa gembira, tuan-tuan. Berapa ratus orang ada malam ni dah? Alhamdulillah 400 lebih adalah angka yang besar apabila kita buat projek amal, kerana kita tak berada dalam channel lebay dan serban ni. Semua ni pemburu jin dan pemain-pemain barangan dunia ni. Kita ni orang-orang duniawi ni yang mengejar dunia fashion ni. Tapi tak apa, alhamdulillah bila dititip daripada hati saudara untuk mengingat ke akhirat, kita tahu kita nampak mudah je untuk buat kerja baik. Jadi saya gembira untuk bekerja dan juga mempunyai anda sebagai sebahagian daripada keluarga Garasi TV. Jangan ini seller naikkan barang. Jangan tinggalkan dunia fashion. Jangan tinggalkan dunia fashion dan jeans. Itu penting. Okey. Ini saya nak jualkan per helai. Ini kecil adik nak infak. Okey, barang ni 100.5. Kalau nak dia saya bagi tahu saiz ini saiz hidup 22 bawah 29. Okey, lock 22 100.5 selai. Okey, saya naikkan barang kedua. Saya tak turunkan harga ni sebab infak ni jangan minta kurang, tuan-tuan. Jangan buat mengarut. Malu saya tuan-tuan minta barang infak harga kurang. Ni kecil adik infak pula barang dia. Ini di bawah 23 panjang 28. Ini pun sama, kalau nak lock 23 100.5. Ini bagi mereka yang nak follow Zul sesiku lipat. Zul, kau pakai lawak gila tu. Kau patut sesuai pakai ni. Aku tengok kau pakai yang Hawaii tu, memang lawa gila. Terus berubah image kau sebagai Raja Zippo.
Okay, ini yang Zul Sesiku Lipat pernah ambil. Kali ni kecil adik turun. Siapa nak log 23 100.5. Ini 3 line dah last. Ini daripada infak daripada seller. Dan ini selai lagi juga diinfak oleh kecil adik saiz 24. Jadi kita ada 22, 23, 24. Log saja 100.5. Okey. Yang tak pernah ke Hawaii cukuplah dapat pakai baju Hawaii. Ini 24 100.5. Ini 23 100.5. Dan ini 22 100.5. Dan tiada lagi barangan infak selepas ni. Kecuali kita nak buat penyerahan duit daripada satu orang hamba Allah yang tak mau disebut nama je. Dia minta sedekah. Kejap lagi kita akan sampai juga apa? Tak ada. Tudung tak ada stok kat kita kan? Mana barang ni? Okey, nanti naikkan saya serah je barang-barang yang ditinggalkan oleh rakan-rakan kita. Sebelum tu ada pembida yang infak tudung tapi dia tak nak ambil. Dia kata sedekah saja kepada Bana Abanan lah. Malam ni kita sedekah. Tu satu tudung beg yang kita akan bagi. Tudung ni tudung berjenama hebat, tapi diinfakkan oleh pembeli. Dia orang dah tahu ni, dia orang yang beli. Tapi dia orang tak nak ambil. Dia orang kata garasi infak pada siapa. Jadi malam ni kita bagi air bawal kepada ni air bawal ni. Kita bagi kepada Tuan Haji Zairul bawa balik. Nanti Tuan Haji Zairul pergi ke tempat-tempat yang fashion boleh menggembirakan para muslimah. Dia bagilah sebab dia tahu, orang tahu tudung ni adalah branded. Jadi terima kasih kepada semua yang menginfak tudung ni pada log bersama air bawal Nana tu. Kerana saudara log 200. Ada log banyak log 200 saudara tak nak ambil. Saudara kata infak. Hari ni saya jumpa orang yang sesuai menerimanya. Saya bagi jembatannya. Okey, baju ni saya tengah tunggu 3 line ni. Kemudian duit okey, 22, 23, 24 saya. 20 berapa yang jual? 23 siap. Tunggu 22 ni 100.5 2 line lagi saja kita nak infak dan kemudian kita nak umumkan berapa kutipan kita malam ni bersama dengan Bro Zairul. Dia pun tak nak panggil Tuan Haji. Saya pun rasa janggal sebab selama jumpa dia saya panggil dia Tuan Haji Zairul. Tapi dia kata malah tak FB dia kata panggil Bro Zairul. Dia bukan panggilan biasa tu untuk saya dia. So tinggal 23 dan 20 berapa yang dah log? 23. So 22 24 log 100.5 tuan-tuan. Okey, barang tu untuk infak je, niat sedekah sambil tu bermain dengan biasa saudara masuk garasi iaitu kita memburu fashion dan memburu apa. Okey. Ini adalah duit yang tadi bagi banyak dia buat berkepuk dia waktu rasa buka. Saya kepuk berapa total dia? 5,000. Terima kasih kepada hamba Allah kita. Dia tak bagi sebut nama tapi kawan saya tu yang saya kata selalu belanja kami makan tu. Alhamdulillah lah dia ni dia sambung lagi kontrak makan kat sini 4,500 kerana dia nak bantu kedai tu. 8,000 dia bantu kedai tu. Jadi kedai tu hantar makanan kat kami makan sedap setiap malam. Dia sambung lagi sebab dia nak membantu kedai kawan dia yang baru buka supaya stable. Dia beli barang kat sana hantar kat sini. Jadi kami makan free seminggu 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang setiap hari pula dia belanja 8,000. Allah Akbar. Supaya murah rezeki dia. Amin. Dulu saya panggil dia budak semula. Tak sangka boleh jadi baik tuan-tuan. Kerja dia menyanyi suara sumbang buruk gila. Kalau saudara jumpa semula dia sangat gelak. Tapi hari ni dia menjadi millionaire. Dan dia tak lupa malam ni 8,000 Tuan Haji dia bagi tunai. 5,000 Tuan Haji dia bagi tunai untuk Islamic Relief. Tudung ni. Kemudian baju saya agak log out. Nanti admin akan umum berapa total. Baju 2 line masih tergantung lagi. 2 line tak ada orang nak makan ke saya 22, 23? Tak apa, nanti saya jual sesi live kalau saya nak. 2,000? 180. Okey, 2,180 plus dengan 5,000. Jadi kita dapat 7,150 malam ni. Terima kasih pada semua yang mana telah log infak bank in segera besok. Kerana 5,000 kami boleh serah malam ni. Kami harap duit tu dapat kami bank in kepada mereka segera. Kerana saya tahu bahawa banjir ni tuan-tuan segera tengah berlaku. Jadi jangan lambat-lambat kan. Orang tu dah dalam tengah susah. Jadi kalau niat infak terus saja besok bank in. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bro Zairul dan kita berharap kolaborasi 14 hari untuk road to 30,000 dapat kita laksanakan dengan Islamic Relief Malaysia. Supaya saudara bayang loh, jangan kata kolaborasi Islamic Relief Malaysia sebab Tuan Haji Zairul ajar kita bayangkan orang Islam yang dalam susah. Kalau kita tidak nampak logo garasi, nampak logo tak jadi cerita dia. Cerita dia ni alat je. Jambatan je. Sebab tu dalam video kita semuanya adalah gambar penerima manfaat. Penerima kami manfaat. Kami ni sebagai jembatan je. So pilih tarikh kita akan buat road to 30,000. Kami akan tawarkan macam-macam. Untuk membolehkan kita meraih, bukan kita meraih, bolehkan kita beramal jariah dengan fokus 14 hari rally menuju 30,000 supaya kita dapat bagi kepada Islamic Relief untuk dimakmurkan kepada orang Islam di luar sana. Itu satu benda baru untuk saya fikir ni. Jangan bayang garasi dia ni, bayangkan penerima manfaat. Barulah luas kita punya jangkau tu.
Kita tak fikir Allah garasi RM. Tapi kalau kita fikir yang menerima tu, saya kata pelacur bertukar menjadi usahawan. Ibu yang makan kayu dapat beri anak dia makan nasi. Jadi menyebabkan kita rasa tu yang saya kata, kalau kita nak tidur malam ni kita stres. Kadang-kadang kita rasa Allah berubah dah hidup satu orang tu. Dia itu sebenarnya banyak benda yang terapi dia kita tak boleh pergi jumpa doktor. Terapi dia adalah kita tanam saham tu apabila kita bersusah hati kita bersedih, dia tu adalah painkiller. Sebab kalau saya boleh tambah sikit, sebenarnya antara yang Nabi ajar pada kita pun dalam hadis yang sahih. Kalau kita tidak mengambil berat tentang orang lain, maka you bukan sebahagian daripada umatku. Dalam keadaan kita nanti di padang mahsyar, kita perlukan kepada syafaat Nabi SAW. Kalau dah Nabi SAW kata you bukan sebahagian daripada umatku, macam mana kita nak dapat syafaat dia? Dan salah satu cara tu ialah kita fikir pasal orang lain. Tu cerita pasal fikir tadi. Kemudian juga saya nak kata di sini, selalu saya sebut bos kita yang sebenarnya, selalu saya sebut pada staff saya sampai dia orang jemu meluat nak dengar. Saya kata tak apa, saya akan sampaikan juga. Our boss yang sebenarnya adalah itulah, that ibu tunggal, that orang tua, that orang miskin, itulah bos kita sebenarnya. Kita berbakti untuk kejayaan dia. Dan lepas tu satu lagi, saya come across this satu hadis yang mengatakan lebih kurang maksud dia bahawa asbabnya kita ni jadi okey macam ni ialah sebab dia orang-orang susah yang Allah jadikan tu. Jadi asbab kita boleh buat benda ni. Bukannya sebab kadang-kadang kita kata ikut suka aku lah, aku nak bagi ke tidak. Ikut suka ni aku punya. Kita lupa sebenarnya kapal tu akan bergerak. Apa yang kita dapat ni Allah Ta'ala uji kita. Allah yang punya. Jadi kalau kau sombong, kau ni, tunggulah. Tapi saya cadangkan, marilah kita cuba fikir bahawa kita ni akhirnya semua berpijak di tanah kan. Sujud pun ke tanah kan. Akhirnya ke tanah kan. Kita akan kembali. Jadi bila sebelum kita kembali tu, kita sediakanlah jawapan-jawapan kita. Dan kami ni hanya sebagai jembatan. Dan juga saya minta doakan sebab petugas kami dan sukarelawan kami ramai yang meninggal di lapangan. Sebab kita berada di tempat-tempat yang, kalau saya kata cerita Bosnia, ini belum masuk itu cerita lain. Bosnia Kosovo ni cerita lain. Sangat cantik sangat ni kan. Tapi kami berada di kampung-kampung yang mana orang dia masih lagi in Europe, air dia daripada telaga. Terpaksa jalan sampai 50 meter dalam keadaan negatif 10 degree Celsius untuk ambil air itu, pakai baju nipis. Betul. Itu ni kan. Dan inilah orang-orang yang kita nakkan doa dia, Tuan Haji. Mana? Inilah doa yang kita nak, doa mereka. Kita pakai jaket tebal suhu 28 tuan-tuan, lock full count 18 Aussie tu. Ni saya pun baru locknya ni. 16 Aussie ni. Patutnya bukan kita pakai. Dia yang pakai lah, dia -5 nak jalan 50 meter ambil air pada musim sejuk. Saya ucap terima kasih dan kita harap satu hari kita mencapai persefahaman untuk buat rally 14 hari road to 30,000 bagi membolehkan kita mendana kepada Islamic Relief tapi dengan gambaran. Kan orang-orang yang kita bantu tu susah dan kita tak kenal, panjangkan silaturahim tuan-tuan. Di pada mahsyar besok ditunjuknya kita. Itulah orang yang mendanai hingga ibuku keluar daripada dunia yang gelap dan menikmati hidup yang cahaya. Daripada aku yang hidup tak mengenal huruf dan tak boleh membaca Al-Quran, tapi dibina sebuah sekolah aku mengenal huruf dan mengenal Al-Quran. Daripada aku menjadi seorang fakir yang mungkin fasik, tapi aku menjadi seorang fakir yang berilmu dan kemudian aku menjadi orang yang beriman. Besar tuan-tuan. Jamaah jariah ni janganlah takut. Sebab dia jatuh kepada satu orang, apabila orang tu tumbuh menjadi mutiara, maka mutiara itulah yang akan berkata-kata untuk kebaikan kita. Kita ni pun bukan betul sangat dekat les, fahamlah semua, saya pun mering juga. Tapi sekurang-kurangnya kerja amal ni besok terlepaslah daripada azab ni. Yang mana tak tahu cara nak lari, cara mudah adalah buat amal. Sebab amal ni adalah perkara yang paling mudah. Nak suruh jaga malam solat tuan-tuan 4 kali juga kawan-kawan ketuk pintu tu. Berat jadi dia sebab tak ke situ jadinya. Tapi amal yang paling mudah sebab dia gerakkan tangan, gerakkan hati, lakukan. Okey, terima kasih Tuan Zara dan terima kasih pada anda yang malam ni berjaya. Cik Mok infak 100. Cik Mok. Cik Mok malam ni infak RM100 alhamdulillah. Walaupun Cik Mok dah lama tak dengan sini, hari ni dia datang, so total kita dapat lebih kurang jual tak 2 lain lagi tu. Yang tak jalan saya buat apa? Jangan buat malu saya apa tak jalan? 22. 22 jet lock yang dia pakai saya dia tu. Jet lock 22 tu 150 untuk garasi. Jet lock tu saya dia 22 ngangam saya dia tu. Pasal aku tak pakai baju batik. Jadi malam ni total kita bagi lebih kurang 7,500 kepada RRM untuk disumbangkan kepada ummah yang memerlukannya supaya lebih ramai
wanita meninggalkan pelacuran, lebih ramai anak-anak yang dalam keadaan fakir tapi menjadi beriman, membolehkan orang Islam seluruh dunia menikmati wang kita walaupun sedikit tapi dikumpul-kumpul secara berkawan jadi banyak. Terima kasih banyak Tuan Haji Darul. Terima kasih banyak. Jangan serik untuk datang. Harap projek Road to 30,000 Garasi dan keluarga Garasi bersama dengan Islamic Relief akan terlaksana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan break 10 minit dan kita akan sambung dengan sesi jin. Sebab tak sesuai tuan-tuan nak sambung terus menjerit jin ni. Kita habis dengan sesi amal ni, bertenang, berredha dan bersangka baik kepada diri kita, kawan-kawan dan semua yang ada. Nanti kita sambung sesi jin pada pukul 10.45 macam tu lah. Rehat sekejap, nanti kita sambung lagi. Kita break dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.